Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man salaka masalikahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi sahibul fadilah, Kanda Tuan Imam Masjid Aisyah Qaryah Sungai Mengulu, Haji Osman, tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita pada malam ini. Malam ni tuan-tuan, sudah pun kita berada di penghujung daripada tahun 2022, 29 Disember. Maknanya kuliah terakhir dalam tahun ini adalah pada malam ni. Maka molek sangat sebelum kita sambung baca kitab, kita sama-sama renung sekejap kepada setahun yang telah pun berlalu dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak isteri kita, orang-orang yang telah Allah tentukan menjadi tanggungan kita masing-masing. Apakah kita dan mereka semua yang telah pun diamanahkan Allah itu telah melaksanakan apa yang Allah perintah dalam hidup di sepanjang tahun ini. Setiap daripada kita tetap tidak boleh lari daripada pertanggungjawaban. Suka tidak suka, umur yang Allah bagi kepada kita akan berakhir. Kehidupan yang telah pun kita lalui akan tetap bertemu dengan titik noktahnya sampai masa kita akan pergi juga. Cubalah tengok kiri kanan kita. Tentu sudah ada orang-orang yang kita kenal, bahkan kadang-kadang lebih muda daripada kita, tapi dia telah tiada. Dia telah pergi selama-lamanya. Saya teringat ada satu budak muda yang selalu duk sambut saya di JT, yang dia selalu kalang kabut sampai ke masjid kita ni. Tuntun tentu ingat dengan arwah Nasir, betul? Dia cukup muda, tetapi dia juga telah meninggalkan kita. Itu sebagai satu contoh, bukan satu nama yang kita kenal arwah Nasir yang baik itu, tetapi ramai lagi dari jemaah kita yang telah pergi. Ada mereka itu orang yang kita sayangi, ada keluarga dekat yang kita kasihi. Mungkin ibu, mungkin ayah kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita. Tetapi demikianlah, langkah ini akan tetap berhenti apabila sampai masanya. Sebab itu orang cerdik bukan orang mengaji tinggi semata-mata. Mengaji tinggi belum tentu cerdik. Mengaji sampai dapat master PhD belum tentu orang tu cerdik menurut pandangan agama. Kata Nabi, Al-Kayyisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik tu, kata Nabi, adalah orang yang muhasabah dirinya dan kemudian dia beramal untuk hari sesudah matinya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh itu, yang ni orang tak cerdik, adalah orang yang mengikut ia akan hawa nafsunya, dan kemudian ketika dia ditipu, diperdaya nafsu yang menggelojak di dalam tubuhnya, yang telah memperdaya sehingga dia terpedaya melakukan derhaka dia kepada Allah, ketika itu dia masih mengharapkan harapan untuk masuk dalam surga Allah tanpa melakukan amalan yang sepatutnya. Tuan-tuan, jom kita jadi orang cerdik. Hari-hari, bukan setahun sekali, bila hujung tahun buat muhasabah. Sepatutnya hari-hari. Bila kita dapat siang, kita renung balik malam yang telah lalu. Bila kita sampai malam, kita renung balik siang yang telah pergi. Semua tak boleh diganti. Masa tak boleh diganti, walaupun dengan emas. Emas boleh ditebus, tapi masa sudah tidak boleh ditebus. Macam mana mahal pun emas itu kita boleh tebus lagi. Orang kata masa itu emas boleh ditebus, tapi masa yang berlepas sudah tidak boleh ditebus. Jadi tuan-tuan, marilah kita selalu bersama-sama dengan keluarga kita, isteri, anak-anak kita, untuk sama-sama berada di dalam mood, MODE, dalam zon di mana kita selalu istiqamah melakukan perkara yang diperintah dan meninggalkan segala yang ditegah. Siapa berbuat demikian, selamatlah dia. Ketika kita mencintai kebaikan, kita melakukan kebaikan. Kita mencintai kebajikan, kita melakukan kebajikan. Kita selalu berlomba-lomba melakukannya, seperti perintah Allah, fastabiqul khairat. Lomba-lombalah kamu semua melakukan kebaikan. Pasti satu hari nanti, apabila masa sudah tiada lagi, kita akan teringat pada detik kita masih bernyawa, tetapi kita telah melepaskan peluang pergi percuma begitu sahaja. Kita lalu tepi orang susah, dia meminta-minta, dia memohon sedikit pertolongan, bantuan kita. Kita boleh menghulurkan RM1, RM2, kita gagal berbuat demikian. Kita lalu tepi tong derma, kita boleh bubuh RM1, RM2, kita masih tetap gagal melakukan kebajikan. Kita setiap hari sepatutnya meringankan tangan untuk bersedekah, infak, wakaf, hebah, peluang-peluang yang Allah bagi di hidang depan mata kita yang masih sihat, yang masih gagah, yang masih diberi oleh Allah Ta'ala segala nikmat, sehingga kaki masih lagi mampu melangkah jauh, tangan, anggota tubuh, semuanya masih berfungsi sempurna, tapi kita melepaskannya. Sampai satu hari, waktu kita dah terbaring, waktu tangan kaki tak boleh angkat, waktu mulut lidah tak boleh bercakap, waktu itu tentu kita menyesal, tuan-tuan. Saya satu jari tunjuk kat tuan-tuan, ada 4 duk tunjuk diri sendiri. Bila masa itu sampai, tentu kita akan minta tangguh dekat Allah. Betul tak? Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infaklah kamu daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada satu seorang daripada kamu oleh detik kematiannya, mati mai. Fayaqul, maka dia pun berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib,
Kalaulah kau lewatkan sikit ya Allah, lewatkan sikit saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka ya Allah, kalau kau lewat sikit, aku nak sedekah dah ya Allah, aku nak bagi wakaf ya Allah, aku nak infak ya Allah, aku nak buat kebajikan ya Allah. Maknanya apa? Dia nak berkeluar dah harta yang dia simpan, yang dia taruh banyak-banyak itu. Wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang soleh. Aku tak mau lagi dah derhaka perintah-Mu ya Allah. Itulah sinarionya yang pasti akan menimpa setiap orang daripada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jom kita bisikkan dalam jiwa kita keazaman bahawa kita akan menghabiskan sisa usia kita untuk selalu berada di kalangan hamba-hamba Allah yang istiqamah. Cakap mudah, nak buat tu susah. Macam mana tuan-tuan dah istiqamah? Mari rumah Allah. Jom kita istiqamah, berkawan dengan orang-orang soleh yang dalam hidup mereka itu selalu memilih untuk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak di Masjid Aisyah, dia pergi Masjid Bayat, dia pergi Masjid Kelibang, dia mesti pergi Kedawang, dia pergi masjid kerana mencari akan kumpulan yang istiqamah mengaji. Ada orang macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, saya baru-baru ni minggu sudah baru balik daripada Aceh Darussalam. Saya pergi terakhir pada 2015. Saya pergi pula baru ni sudah 2022. 26 hari bulan, hari sambutan ulang tahun yang ke-18. Bumi Aceh Darussalam dilanda dengan detik di mana berlakunya tsunami yang sangat dahsyat, sehinggalah di Indonesia lebih 200,000 orang telah menjadi mangsa. Membawa daripada Afrika sampailah ke benua India, sampailah ke Asia Tenggara. Pusatnya di sana tuan-tuan. Tetapi yang tidak berubah apa tuan-tuan adalah ramainya orang yang berjemaah dalam masjid. Ramai orang jemaah dalam masjid. Saya semayang di Masjid Raya, solat maghrib, ya, masjid tu ribu tuan-tuan, boleh isi, saya ingat 8-9 ribu apa, kalau di dalam dia saja. Di luar sekali dengan dataran itu belah-belah ribu boleh isi. Kalau malam pertama Ramadan penuh sampai dataran dia buat macam Madinah tu, dia ada payung macam Madinah. Parking kereta pun di bawah. Dataran itu dicuci sehari 2 kali. Orang boleh semayang di dataran, di masjid Baitur Rahman, Bandar Aceh. Tuan-tuan, tak heran beratus orang, sebab saf dia panjang. Beratus orang semayang. Sebab dia mungkin kita kata ni masjid Bandar Aceh, masjid agung dia, mana-mana masjid besar dia, masjid ibu kota dia. Tetapi saya duduk di satu hotel, nama dia Hotel Mekah. Sebelah Hotel Mekah ada satu masjid yang disumbang oleh kerajaan Oman, nama dia Masjid Oman. Saya solat juga di situ, solat subuh saya di situ juga. 2-3-4 saf juga, masih lagi ratus orang juga. Saya tunggu sampai dekat naik isyraq matahari, tengok anak muda menghafal Al-Quran, gigihnya dia. Saya teringat kepada kampung halaman. Adakah kita nak menunggu bala yang lebih besar seperti besarnya bala yang menimpa Aceh, barulah masjid-masjid kita akan kembali penuh? Bukankah kita sudah dibadai dengan bala apabila dihantar COVID-19 yang telah menyebabkan hilang nyawa, kurang pendapatan dan sebagainya daripada ujian Allah? Kenapa masjid masih lagi menghadapi masalah daripada jemaah yang akan mengimarah rumah Allah ini? Kalaulah kita yang menjadi orang dewasa, kita ni orang tua, kita pun gagal sampai di masjid, kita dah jadi bapa, kita dah jadi ibu, kita lah pemimpin dalam keluarga,
Siapa lagi nak jadi contoh kepada anak-anak kita kalau bukan kita? Kalau ayah pun tak pergi masjid, mak dah tentu tak pergi masjid, anak nak pergi masjid. Tuan-tuan, tarjun najata walam tasluk masalikah. Kamu mengharapkan perlepasan, kamu nak kejayaan, kamu nak anak-anak kamu soleh, anak-anak kamu cemerlang, walam tasluk masalikah, tapi kamu tak ikut pun jalan dia. Tak mungkin, tuan-tuan. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal itu tak pernah berjalan di atas darat. Kapal dia kena berjalan dalam air. Aceh Darussalam, sebuah provinsi, sebuah negeri yang telah pun diberi oleh Allah Ta'ala rahmatnya di sebalik bala yang begitu besar. Sebelum daripada merdeka, Aceh itu diberikan kuasa otonomi oleh kerajaan pusat di Indonesia, di Jakarta. Aceh ada satu pergerakan yang disebut Gerakan Aceh Merdeka, di mana telah menyebabkan orang tak berani pergi Aceh. Sebahagian dari rakyat Aceh tak ada kenalan. Orang Aceh sendiri nak keluar pergi belajar susah, nak balik kena sekat, tak sampai rumah. Susah. Aceh tidak dikenali. Tetapi Allah Maha Kaya. Apabila tiba-tiba Aceh dilanda dengan tsunami yang telah menyebabkan kematian yang cukup ramai, tetapi selepas daripada itu saja, saya ingat tak sampai setahun, berapa bulan saja, berlakulah perjanjian yang sangat bersejarah di mana kerajaan pusat di Jakarta telah memberikan kepada Aceh Darussalam kuasa otonomi untuk mentadbir negeri mereka. 5-6 juta rakyat dia, tuan. Sangat gigih. Mereka bangkit daripada kawasan-kawasan yang seperti padang jarak, padang terkukur, membina kehidupan. Hari ini yang dulu tak ada jalan, jalan dah 2 belah, tuan-tuan. Pelancong masuk daripada luar sebelum daripada berlaku wabak COVID-19 dengan begitu ramai, kerana berlaku kejadian-kejadian luar biasa. Ini hikmah. Kapal yang beratus tan daripada muara duduk dekat laut, yang membekalkan elektrik ke bandar Aceh, dibawa sejauh 5 km masuk ke dalam, pakai duduk tang tu, Allah meninggalkan kesan-kesan yang hebat supaya orang pergi tengok. Fa'tabiru, ambil akibat. Tuan-tuan, ada satu masjid yang dia aja tinggal, tak ada yang lain lah, tinggal masjid. Tok Imam itu dia naik atas bukit, diselamat oleh Allah Ta'ala, dia di atas bukit. Dia kata dia duduk di atas bukit, dia pun tak nampak kampung masjid tu. Masjid selamat tu pun tenggelam. Tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, lah ni masjid itu tersergam, dan dulunya padang jarak, padang terkukur sudah naik. Dibina kawasan itu oleh Turki. Kerajaan Turki dikenali sebagai kampung Turki. Hebatnya masjid tepi pantai juga yang diselamatkan oleh Allah, hak lain jadi padang jarak, padang terkukur, ditinggalkan oleh Allah untuk kita menyaksikan. Jadi ramai orang pergi. Orang pergi tengok. Ada satu kawasan tu, tuan-tuan, dulu saya pergi dalam bendang. Lah ni dia dah bina kerana nikmat itu. Apa dia? Kubah masjid ni macam kita ni. Kita punya kubah ni, tuan-tuan, berat dia bertan-tan kubah. Berapa tan kubah tu? Kubah simen, Baman. Kubah itu adalah sebuah kubah masjid yang terletak di belakang sebuah bukit sejauh 2,5 km. 2,5 km. Kubah tu, kalau tak salah dia, tak 2 km, 1,5 km. Dibawa keliling bukit itu, mai pergi berhenti tengah-tengah bendang dekat satu kampung, yang mana semua kampung tu tenggelam. Tinggal rumah tinggal tapak rumah. Satu masjid kampung itu yang saya kata tadi,
yang satu-satunya tinggal satu kubah, mai parking dalam satu bendang di kampung itu. Kampung itu ada 250 orang, penghuninya tinggal 25 orang. Mati habis. Di ujung kampung itu dekat dengan satu bukit ada satu pondok pesantren Ma'had Tahfiz yang ada, kalau tak salah ingat saya, 300 atau 400 orang. Semua mati kecuali 4 orang. Hanya beberapa langkah mereka sampai ke bukit, tetapi mereka disapu oleh ombak tsunami yang begitu dahsyat. Saya tanya, masih ada lagi kah pesantren itu? Ada lagi? Saya tanya, ada lagi? Tok guru dia di mana? Dia kata tok guru dia waktu kejadian tsunami pergi Mekah. Dia balik, tinggal 4 orang nak murid dia, bina balik. Tu yang kata hikmah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak menasabah satu kubah masjid yang berat macam ni tiba-tiba boleh terapung dalam ayat tsunami. Lagi dahsyat, atas kubah itu ada orang duduk. Tak 7 kalau 4 orang yang masih hidup di atas kubah itu pi berhenti tu. Jadi semua ni Allah bagi jadi supaya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan tekan dalam internet hari ni, tuan-tuan tekan tsunami Aceh, tuan-tuan boleh tengok video. Tuan-tuan boleh tengok video. Siapa nak pergi tunggu video tiba-tiba boleh mengambil ni? Siapa? Wartawan mana? Bukan wartawan, tuan-tuan. Dia satu perempuan anak dara dari Jakarta. Dia mai, mungkinlah ni ibu dah kot kan, dah lama kan, dah 18 tahun dah. Dia mai kenuri kahwin keluarga dia. Tuan-tuan, dia adalah orang yang Allah takdirkan menjadi juru kamera, mengambil video tu. Dan saya dengar dia cerita macam mana dia minta dekat Allah, ya Allah, kalaulah takdirnya dia mati pada hari ni, tenggelam dalam ombak tu, rumah orang dia reban, tuan-tuan, semua reban. Dia ada dalam rumah dia duduk itu ada mayat. Dia ambil gambar tu, tuan-tuan. Hak yang tengok ayat, dia cerita macam mana ayat dari laut bawa, lepas tu ada orang daripada laut dibawa depan mata dia, tiba-tiba ayat tu surut, bawa pula orang tu turun ke laut. Tuan-tuan bayangkan, yang mula-mula tepi tu tak boleh nampak laut sebab rumah, tiba-tiba kali yang kedua, mai ombak kali kedua, dia boleh ambil gambar lautan kerana rumah semua disapu oleh ombak. Dahsyat, tuan. Macam mana tawakal dia sangat tinggi. Dia ambil gambar, dia minta, ya Allah, kalaulah dia ditakdirkan mati, selamatkanlah gambar ini, kerana video yang dia ambil itu dia minta disampaikan ke seluruh dunia untuk dunia menyaksikan keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita di Langkawi pun tuan-tuan tentu ingat ada kawasan yang kena juga tsunami pada hari itu, pada kejadian 26 Disember 2004 yang lalu, yang bersejarah itu. Jadi apakah kita nak menunggu saat-saat seperti itu barulah kita nak kembali kepada Allah? Seperti bumi Aceh, selepas daripada kejadian itu, tuan-tuan, masjid penuh. Masjid ni penuh. Pasal apa? Semua orang balik kepada Allah. Sehingga orang bukan Islam lari masuk dalam masjid. Mendengar orang Islam menyebut la ilaha illallah, mereka juga menyebut la ilaha illallah. Sehingga ada orang bukan Islam ini kemudian menjadi orang Islam kerana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang, rumah reban, batu juga, tapi masjid kukuh berdiri. Siapakah tuan punya masjid itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kita azam tahun 2023 yang nak main ni, jom kita buka tangan kita kepada kawan-kawan, sahabat, jiran, anak beranak. Kita ramaikan rumah Allah. Di mana pun kita pergi, kita akan bersama dengan mereka yang istiqamah menjadi pengimarah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita pun nak tumbang dalam masjid ni,
dan habis umur kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana di sinilah tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut rumah Allah itulah masjid. Kalau orang tu dalam hidup hari-hari ada agenda di masjid, maka orang tu adalah orang yang selalu tentu dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau orang tu susah dia dengan masjid, payah nak sampai di masjid, Allah na'udzubillah, Allah tak mau tengok kakinya melangkah naik ke rumahnya, ke rumah Allah. Waktu mana dia kedekut, Allah tak mau bagi dia mendapat keberkatan daripada hartanya, kerana dia kedekut nak bersedekah dan infak pada jalan Allah. Ketika mana dia tidak mau membaca Al-Quran, Allah tak mau mendengar suaranya mengalunkan ayat-ayat cinta Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jom kita azam sama-sama tuan-tuan, jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh ni orang yang dia ikut nafsu dalam hidup dunia dia, tapi dia duduk harap nak masuk syurga Allah. Dia duduk harap Allah ampun dosa dia, tapi dia kekal di dalam dosa dan maksiat yang dia lakukan dalam hidupnya. Kita sambung kuliah kita, insya-Allah kita sampai muka surat 22. Muka surat 22. Hari itu kita sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung muka surat 21, iaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum, dalam bahasa Arab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Insyaallah kita guna kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, tentang sabda baginda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui mengenai perkara-perkara keduniaan kamu itu. Maka itu adalah untuk mengajak manusia bahawa apa yang mereka gunakan dari cara-cara perusahaan dan alat-alat pertukangan terserahlah kepada pengetahuan dan pengalaman mereka, dan Tuhan tidak menyikat atau melarang mereka menjalankannya selagi hukum-hukum syarak tidak dilanggar. Tak ada masalah kita nak buat kajian-kajian yang melibatkan perkara dunia, nak buat ciptaan-ciptaan robotik umpamanya. Macam mana orang dulu kupas buah durian, kita pun duk kupas buah durian lagu tu bukan? Apa dia ambil pisau, koreklah tengah-tengah tu, kita koyak buah durian tu, lepas tu dia koyak sikit, pakai tangan lah kita koyak. Lah ni depa cipta buah durian, ada alat buka dengan mudah. Kalau dulu kita nak nak belah nyok, kita nak misi nyok punya susah tuan-tuan. Tapi lah ni tuan-tuan ada alat yang digunakan untuk buka buah nyok itu, kopek buah nyok itu. Itu semua dibenarkan. Silakan buatlah ciptaan-ciptaan, kita tengok macam mana tanah digerudi. Dulu nak gerudi, nak korek tanah pakai cangkui, tapi lah ni kita korek tanah pakai pekho kan. Dulu pekho besar-besar, lah pekho jadi halui. Dia boleh korek liang kubur. Ada kawasan yang menggunakan pekho kecil je, korek liang kubur kan. Pekho ni besar, tapi ciptaan baru bagi. Dulu bila kita tanam padi, yang kita ingat mana ada mesin padi. Tuan-tuan duk Langkawi tak pernah nampak. Saya anak Bendang. Dulu tak ada, mami tak ada. Dulu pakai apa? Dulu pakai tulang 4 kerat. Enjin ayak pun baru paman. Kan? Saya masih ingat arwah orang tua saya, ayah anda saya. Muka surat 22. Ayah anda saya, dia buat daripada tin minyak gas, tin minyak tanah tu, belah tali belah nu, tali belah ni. Saya duk belah ni, ayah duk belah tu. Ni sungai, lempang, angkat, lempang, timba ayak sungai pakai tulang 4 kerat. Begitulah kita menyabut, kita menanam, kita menyulam, kita mengerat, kita mukui kan. Kalau belah hulu Melaka sana kan,
ada kawasan padi kan kita pakai tong padi. Tuan-tuan tentu ingat ada kibak layak dia, ada tangga kerat mengerat, lepas tu semua saya lalu. Semua tu saya lalu tuan-tuan. No, tapi benda tu dah tak ada dah lah ni. Ada di mana? Ada di Museum Padi. Pi Museum Padi kat Gunung Riang ada, boleh tengok hal tu. Tapi di dalam dunia luar ni tak ada dah. Tak ada. Pasal apa? Yang tu dipanggil outdate. Habis dah, outdated dah. Jadi lah ni pakai apa? Pakai mesin padi. Lah punya mesin padi macam dulu ke? Dah. Dulu punya mesin padi mula-mula besar. Bila dia masuk tenggelam. Bila dia ambil padi tu, dia telah menyebabkan kerosakan kepada tanah. Dia telah menyebabkan kerosakan berlaku. Pasal apa? Pasal dia berat. Kemudian main mesin kecil. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nampak? Itu adalah teknologi. Dibenarkan, tak ada masalah. Buatlah kajian. Macam orang yang berada dalam bidang pertanian, dia tut pokok, industri pokok atau buah-buahan telah berkembang dengan begitu pesat. Di Thailand contoh, sebagai negeri atau negara pertanian yang memang terkenal di Asia Tenggara. Thailand dia punya pokok buah-buahan dia kadang sepanjang tahun, sepanjang tahun. Bahkan buah dia boleh tukar kala sampai dahsyat sampai tak tu. Dia tut pokok tu. Dia tut pokok. Boleh tak boleh? Boleh. Hukumnya harus makannya halal, kecuali orang punya haram kan, ambil tanpa izin kan, haram lah. Tapi kalau hasil tut pokok tak ada masalah. Kita pernah dengar durian klon, kita pernah dengar durian siam. Tu maksud durian siam tu durian klon lah tu, bukan durian kampung. Durian kampung macam kita ni tanam tunggu dia naik lah. Orang buat kajian, durian mahal lah, durian duri hitam, durian Musang King, dia perlu 5 tahun lah. Dia panggil durian Musang King hybrid. Hybrid pula. Ingat kok hybrid ni maman kereta ya. Durian pun hybrid. Saya tanya dia, Pak, macam mana kira hybrid? Hybrid ni maksudnya durian tu dia duduk dalam polybag 2 tahun. Dia duduk dalam polybag 2 tahun. Kemudian dia akan dipindahkan ke tapak semayan atau tapak dusun itu, tanam. Kemudian dia akan jaga lagi 3 tahun. 2 plus 3 jadi 5, keluar buah. Tu dia. Itu hasil apa? Hasil pengamatan, kajian yang dibuat tak kiralah oleh agensi ataupun oleh orang-orang perseorangan yang membuat kajian dan pengamatan, boleh dikembangkan menjadi sebahagian daripada amalan yang soleh. Kita kaji, kita macam orang duk buat makanan tu kan. Dulu Nescafe, lepas tu Milo. Siapa tak tahu pergi campur Nescafe dengan Milo, jadi Neslo. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Nescafe halal, Milo pun halal. Tapi tak boleh babi campur kambing kan. Babi campur kambing, campur babi jadi kambi. Tak boleh. Pasal asal dia babi, walaupun dia campur dengan kambing, maka keluar dia tu mesti dia jadi satu makhluk lain. Ada tuan-tuan, mereka tak ada tut kambing dengan babi, anjing dengan babi, dua-dua majlis mughallazah. Tak boleh. Ada anjing dengan kambing, ada anjing dengan kambing. Saya cerita dah dulu, berlaku di satu daerah. Saya dengar cerita Ustaz Samsuri lah, Datuk Ustaz Samsuri. Pasal apa? Kambing tu dia jenis besar punya kambing. Depa ada satu istilah apa tak tahu. Ingat istilah dia? Apa bunyi ai belakang tu, kambing besar. Jadi depa beli kambing nak buat kenduri. Tak ada cacat celah, kambing itu sempurna, cukup umurnya, bahkan tubuhnya besar. Bawa balik bila sembelih bunyi anjing. Masa dia nak disembelih, dia khiau bunyi anjing. Mereka pun pakat cangak. Hai, kenapa bunyi anjing? Tapi mereka tak tanya dulu. Mereka pergi balas dulu.
Depa lapar, depa masak balun dulu kenyang, baru tanya. Tuan-tuan, qarinah dah ada, maknanya petunjuk sudah ada. Patut ketika itu mereka kena bertanya dulu, sebab dia telah menunjukkan bahawa dia daripada spesies campuran dengan binatang haram, iaitu anjing. No, pasal apa? Dia bunyi anjing. Mereka pun tanya ustaz ni kata, pi tanya tuan hak belah tu. Kita boleh tahulah. Pi Bengali yang belah. Bengali belah. Hak jual kat mereka ni Bengali. Mereka pun pi tanya, kenapa dia bunyi anjing? Dia kata dia tut dengan anjing. Anjing yang balun. Keluar dia, tuan-tuan. Keluar rupa kambing. No, padahal pak dia anjing. Jahanam. Hukum dia apa? Walaupun dia kambing, hukum dia tetap anjing. Tak boleh anjing campur dengan kambing, kanjing. No, tak boleh. Jadi hak lain reka tak apa. Jangan dia berlanggar dengan hukum. Jangan berlanggar dengan hukum, tak ada masalah. Kita nak tut makan pokok ke, kita nak tut jenis yang lain ke, tak ada masalah, tetapi jangan sampai melanggar syarak. Itu dia kata, Tuhan tidak menyekat atau melarang mereka menjalankannya selagi hukum-hukum syarak tidak dilanggar. Tak apa, tak ada masalah. Lah ni tuan-tuan, ada restoran pelayannya adalah robot. Dahsyat, no? Negara-negara yang maju sudah mula try menggunakan pelayan robot. Dia tak ada jiwa manusia, tetapi dia masih lagi harus, no? Kan? Dia masih lagi harus digunakan. Kita pun bisa tengok macam mana kita telah transform. Dulu kalau kita masuk ke tol, yang jaga tu orang, betul tak? Yang jaga tu orang. Tapi lah ni mana pi orang tu? Orang sudah tiada lagi. Sebab kita menggunakan smart tag. Kita menggunakan touch and go. Kita ambil touch and go. Touch, go. Dia buat lagi satu, tak payah touch, go. Dia buat binatang apa tau dia panggil? Dia pelekat di cermin tu. Maka dia kena terus jalan. Jadi orang tak ada. Orang sudah tak ada. Dulu kalau kata ada pembinaan di depan ni, ada satu orang duk pegang bendera merah. Betul tak? Dia duk gawang. Sampai penat tangan dia gawang. Nak abang kata jangan mai weh, jangan mai. Nah, berhenti. Pasal apa? Orang nak lalu, hak sebelah ni kena lalu dulu baru boleh sebelah ni pula. Tapi lah ni dak dah tuan-tuan ni. No, kalau tekat nak bagi amaran, ada construction sedang dibuat, dia bagi satu orang yang bukan orang. Dia panggil orang-orang. Duduk di tang tu, tapi dia berjalan. Tangan dia duduk macam tu. Tangan dia duduk macam tu. Orang-orang. Yang penting isyarat tu sampai, tuan-tuan. No, dulu kalau nak panggil orang masuk, orang pergi di luar tu, masuk. Lah dah tuan-tuan. Dia pakai gas, dia bubuh dalam natang belon tu. Kawan tu duk kami tak berhenti. Tangan dia tak lenguh pun mama ni. Dia punya duk panggil masuk. Tu hasil daripada apa? Hasil daripada kajian. Dan jangan berlanggar dengan akhlak yang mulia. Akhlak tak boleh. Contoh dia buat kartun tu telanjang bogeh. Tak boleh. Haram. No, pasal apa? Dia menarik kepada perbuatan yang haram. Kartun tak apa, tapi lah kartun pun dia buat bagi jadi seksi. Kartun pun dia buat benda yang menyebabkan berlaku godaan yang merosakkan. Itu haram. Tak boleh. Upin Ipin umpamanya. Okey, Upin Ipin ada mesej nilai yang nak disampaikan. Hak muda hormat hak tua, adik-beradik, adik-adik hormat kak sayang adik-adik. Bagus. Tapi dalam tu dia bawa mai satu watak, nama apa tu? Mee ke apa ke? Duk jadi lembut tu. Hak tang tu haram. Pasal apa? Pasal dia bawa satu watak songsang yang menyebabkan anak-anak kita boleh jadi rosak dengan sebab watak songsang itu. Dia jantan,
Kenapa dia telah pun dirosakkan kejantanannya? Kenapa dicemarkan kelakiannya? Kenapa zalim begitu? Tu yang hak duduk reka, yang duduk lukis, yang duduk bubuh suara, yang semua ini akan bertanggungjawab nanti. Sebab tu sutradara atau dia panggil penerbit atau pengarah kena tengok benda ni. Jangan teruskan. Sebab apa? Sebab ianya adalah bercanggah dengan akhlak. Tuan-tuan, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Akhlak ni kita nak kena jaga. Sebab akhlak adalah di antara teras besar dalam agama. Teras kita akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Bahkan akhlak itu disebut ad-din al-akhlaqul karimah. Ad-din huwa al-akhlaqul karimah. Maksud agama tu apa dia? Akhlak yang mulia. Akhlak kita dengan Allah mulia. Akhlak kita dengan manusia mulia. Siapa? Akhlak dengan mak, akhlak dengan ayah, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan jiran, akhlak dengan orang bawah, akhlak dengan semua orang. Kalaulah kita ni semua tuan-tuan beramal dengan akhlak yang mulia, kita sebenarnya beramal dengan agama kita. Nampak tak? Itu kaitan yang cukup rapat antara agama dan akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Hanya saja satu umat itu dia akan kekal terhormat, dia akan kekal hebat selama akhlak umat itu terpelihara. Nampak tak? Kalau akhlaknya wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Kalaulah akhlak sudah jahanam, akhlak sudah tidak dihayati, maka umat itu akan hilang identitinya. Hilanglah kita. Melayu kita akan hilang. Orang Islam yang Melayu ini dia beramal dengan Islam, dia akan kekal kemelayuannya tuan-tuan. Tapi kalau Melayu sudah tinggalkan agamanya, akan hilang kemelayuannya. Hilang, jadi orang putih. Dia tinggal Islam, dia jadi orang putih, dia jadi orang lain, dia tak jadi Melayu. Sebab itu kalau ikut dalam takrif Melayu, Perlembagaan Malaysia, Melayu adalah Islam. Kalau orang tu tinggal Islam, maka dia sudah bukan Melayu, walaupun dia bangsa Melayu. Dia sudah tidak diiktiraf sebagai seorang Melayu, kerana seorang Melayu dalam perlembagaan mesti beragama Islam. Dia mengamalkan budaya Melayu. Tapi kalau dia sudah tinggal, rambut dia panjang, bubuh dai, pakai selok pendek, minum arak, tak semayang, tak puasa, dia duduk dengan Jepun, akhirnya dia jadi Jepun. Muka jadi Jepun, mata jadi Jepun, cakap pun macam Jepun, kita tengok dia Jepun. Padahal dia Melayu. Betul tak tuan-tuan? Betul. Saya pergi tangkap satu orang zaman arwah Pak In tu ada lagi. Mama ingat Pak In? Arwah Allah yarhamhu. Dengan sahabat saya beberapa orang, kami pergi tangkap di hujung dekat Awana Porto Malay. Jalan ni. Pergi di satu tuan belakang tu ada rumah yang didiami pelancong asing. Pergi tuan-tuan, kalau orang tak report, kita tobat tak tahu. Kalau orang tak habaq kata Melayu, kita kata Jepun. Pasal apa? Dia ni, dia pakai pun macam Jepun. Pakai seluar pendek hari-hari, pakai baju sangkut tu. Dia merelit macam Jepun tu juga. Pasal duduk berjemuk macam Jepun tu. Saya terang dekat Jepun tu. Jepun tu tak erti cakap orang putih. Jadi kita nak habaq kat dia. Dia sayang kat Melayu ni, dia nak ikut. Kita tak bagi. Pak In tak erti cakap orang putih. Saya cakap pelan-pelan, saya cakap ayam, dia cakap itik. Jenuh tuan-tuan. Kan nak habaq kat dia, kata tak boleh. You kena duduk sini kan. You must stay here. Suruh dia duduk sini, dia tak boleh ikut kita. Kita nak bawa laki-laki ni, kita nak bawa pergi balai. Naik atas van, tengok-tengok nama dia Sophie tuan-tuan. Sophie, ambil kat pendalan dia nama Sophie. Bukan orang Langkawi, orang seberang. Ada mai buat masalah ni orang seberang. Dia mai daripada sana, dia mai duduk sini. Akhirnya dia jumpa dengan Jepun, dia pun jadi Jepun. Setelah lama dia bercinta dengan Jepun itu. Duduk sekali dengan Jepun itu tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian.
Pasal apa? Dia sudah hilang akhlaknya, terhakis sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi akhlak tidak boleh dilanggar, syariat tidak boleh dilanggar. Ketika kita menguruskan dunia ini, Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kita nak buat tentang mesin kira-kira, buatlah. Apa dia? Kalkulator. Betul? Mesin kira-kira. Ada tak zaman dulu? Tak ada. Lepas zaman dulu kira macam tu ada cepuang mai daripada Cina. Boleh tak boleh kita orang Melayu Islam pakai cepuang? Tak ada masalah. Nampak tak? Lepas tu kita buat mesin kira hak besar tu, hak tekan terima duit, dia tendang duit keluar tu apa semua. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah, asalkan dia tidak menipu orang. Ada tipu saja tak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Nabi kata siapa menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Islam sama sekali tidak membenarkan kita menipu. Menipu dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan adalah haram dan membawa kita kepada fujur dan membawa kita kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita boleh tipu dalam beberapa perkara yang dibenarkan, seperti mendamaikan dua yang sedang bermusuh, menipu dalam perangan. Kalau dua duk tengah mengkelahi, kita pi tipu kawan ni, kata kawan ni dah kirim salam, dah bagi makanan, dah hantar permohonan maaf, maka itu dibenarkan, kan? Macam laki lah nikah dua, kan? Bini nombor satu mengkelahi dengan bini nombor dua, dia nak buat lagu mana? Maka dia kena menipu lah sikit, dia kena menipu lah. Abang kata Kak Long bagus dah lah ni dia kirim cok kodok, padahal cok kodok beli tepi jalan, kan? Pasal apa? Nak bagi lembut hati hak nombor dua tu. Balik pergi rumah Kak Long tu, abang tu dah, dia kata depa kirim mai ni cok jagung, padahal cok jagung hak jual tepi jalan tu lah juga. Pasal apa? Nak bagi lembut hati. Lama-lama okey lah, mudah-mudahannya begitu, tuan-tuan. Ada ruang, tetapi bukan dalam semua perkara menipu sehingga dia kata ini adalah bohong sunat. Mana ada bohong sunat? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti tugas guru-guru sekolah dan pakar-pakar perusahaan dan perindustrian. Rasulullah diutus bukan untuk mengajak satu persatu mengenai ilmu pengetahuan yang berhubung dengan cara-cara mengambil faedah dari alam langit dan bumi serta segala isinya untuk kehidupan dunia. Nabi bukan macam tu. Bukan perkara-perkara dunia, nak reka buat kapal, nak bubuh enjin, nak bubuh layak, apa semua itu cerita dunia. Bukan nak main inci satu persatu. Nabi bagi guideline saja, hukum hakam, ini boleh, ini tidak, haram, ini halal. Itu Nabi bagi tahu. Nampak? Kalau terdapat dalam apa yang disampaikannya mengenai yang demikian, maka itu hanyalah untuk dijadikan bukti yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala dan kekuasaannya serta kebijaksanaan dan kemurahannya. Tapi kalau ada kebetulan, maka Allah Ta'ala, Nabi nak cerita tentang kebesaran dan keagungannya. Adapun ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan angkasa lepas meliputi matahari, bulan dan bintang, dan yang berhubung dengan bumi dan khazanah-khazanah yang terpendam di dalamnya. Demikian juga ilmu pengetahuan yang bersabit dengan pertanian, penternakan, perikanan dan sebagainya. Maka semuanya itu tidaklah termasuk dalam tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkannya satu persatu. Bahkan terserahlah kepada manusia mencari dan menyelidikinya. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak? Kan? Kita tuan-tuan pergi ke laut, kan? Ni ayak mati. Saya pun tak tahu ayak mati tu lagu mana, tapi biasa dengar orang abang ayak tu mati. Makna kalau ayak mati tu ada, ayak hidup ada lah kot. Ayak mati lawan dia ayak pasang kot, kan? Jadi pada ketika ayak tu mati, dia ada kesan dia dan dia ada tanda-tanda dia. Tentu sekali, tuan-tuan.
pada ketika bulan terang cerah, dia ada kesan kepada alam. Bila bulan tu gelap, dia ada kesan kepada laut. Maka orang tu buat recaman seperti mana orang dulu tak ada pada dia kompas, dia hanya menggunakan bintang-bintang di langit sebagai petanda dan penunjuk arah. Betul tak betul? Buruj. Jadi yang tu main daripada mana? Daripada pemerhatian, daripada kajian. Nabi tak perlu habaq satu persatu, kajilah. Nampak tak tuan-tuan? Orang lah ni tuan-tuan, dia cipta alat sehinggalah hak malam yang gelap boleh nampak terang seperti siang. Oh, sampai macam tu. No, teropong tu kalau ambil teropong biasa, tak nampak. Dia ada satu alat teropong, dia bubuh-bubuh, nampak pergerakan, nampak di depan. Ada mah galian tersembunyi, dia pun bawa satu alat, dia bunyi ten ten ten, kuih dekat ten 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 ten. Tang tu. Hai, siapa dia reka? Ada orang reka. Sama macam mana rekaan-rekaan daripada zaman berzaman. Daripada kita mengaji dulu bang kan, ambil pot susu, ikat tali, kawan kita tarik dua belah tu, kita cakap ada di sana bunyi yang telah melantun melalui tali sampai di telinga kawan kita. Nak habaq kata Alexander Graham Bell dulu, dia ada talian telefon. Hello, great lah dah tu. Tak ada. Ada di mana? Museum juga, tuan-tuan. Lah tak ada talian lah. Tak ada silk. Tidak ada lagi. Pasal apa? Pasal dia menggunakan gelombang sahaja. Demikian punya canggih. Dulu kena tekan. Lepas hapusin lagu tu, tekan. Tok. Lah ada tekan. Tak ada. Nombor pun tak ada. Kita tekan tepi, menyala. Bila kita bubuh tandai, baru naik nombor. Punya canggihnya, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi tak habaq hak ni semua. Hak ni semua kajilah sendiri. Jangan bercanggah dengan dua benda. Yang pertama syariat hukum, yang kedua akhlak yang baik. Kita tak boleh melanggar kedua-dua benda itu seperti yang disebut tadi. Kerana Tuhan telah menjadikan manusia berakal fikiran serta memberikannya tenaga dan usaha ikhtiar untuk mencapai pengetahuan dan kepandaian bagi mendapat kesempurnaan hidupnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Wabillahi at-taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sikit pengumuman bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Saya jawatan kuasa dia, tuan-tuan. Kita masih lagi mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan untuk beberapa program terkini. Kita adalah sumbangan infak kepada mangsa-mangsa banjir di Pantai Timur. Saya sedang menghimpunkannya, termasuk juga wakaf Al-Quran dan wakaf-wakaf telaga dan masjid. Kalau siapa-siapa nak sumbang, saya boleh terima pada malam ni. Kalau tidak, besok saya ada di Masjid Al-Hana subuh dan ada kuliah duha di dataran HIG, insya-Allah. Boleh kita niat infak kepada arwah ibu dan ayah kita. Selain daripada pahala untuk kita, panjangkanlah pahala kepada ibu bapa kita yang sedang menanti di sana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.